Sektor tenaga bersih di sini dijangka mencipta lagi 1,200 pekerjaan dalam tempoh 10 tahun ini. Ini sedang peralihan Singapura kepada tenaga bersih bertambah rancak. Demikian menurut satu kajian berkaitan tenaga pekerja bagi sektor tersebut. Kajian yang dijalankan Penguasa Pasaran Tenaga atau EMA itu turut mendapati kaki tangan sektor tenaga bersih memerlukan kemahiran khusus. Ini termasuk menganalisis data daripada sistem-sistem tenaga boleh diperbaharui. Mereka juga perlu mengendalikan serta menyenggara loji janakuasa hidrogen dan amonia. Berucap di sebuah forum perbincangan mengenai inovasi tenaga, Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Low Yen Ling berkata, pemerintah komited untuk membantu memikat individu-individu berbakat serta meningkatkan kemahiran para pekerja dalam sektor tersebut. There will be substantial demand for highly skilled technical roles such as engineers. Job functions that are projected to grow significantly include those in the electricity transmission and distribution solutions, low carbon alternatives, hydrogen, solar certainly, smart grids, meters, and sensors. All these jobs offer attractive career options for Singaporeans as our country and more cities make the clean energy transition. Syarikat-syarikat serta pertubuhan-pertubuhan dari Singapura dan Vietnam baru saja memeterai 12 perjanjian dalam bidang kemampanan, pendikitalan dan khidmat keuangan. Bercakap di Forum Perniagaan Serantau Singapura ke-7 di Hanoi, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan See Leng berkata, pemeteraian perjanjian-perjanjian tersebut akan membuka laluan untuk kedua-dua negara meningkatkan kerjasama, iaitu dalam bidang inovasi, daya tenaga boleh diperbarui dan sasaran karbon. We're looking at innovation talent. How can we harness both the country's expertise and strengths to complement the other country in terms of the development scale? Lebih 420 pertubuhan dari 32 negara menghadiri forum itu yang diadakan di luar negara buat pertama kalinya. Dr. Tan menganggapnya sebagai suatu tanda positif. Beliau juga mengadakan pertemuan dengan rakan-rakan sejawatannya menjelang lawatan Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke Vietnam bulan depan. Majlis Penasihat Antarabangsa Lembaga Kemajuan Ekonomi atau EDB akan mempunyai pengerusi baharu mulai esok. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong mengambil alih daripada Menteri Kanan Tharman Shanmugaratnam yang akan bersara daripada politik untuk bertanding dalam pilihan raya Presiden. Beliau mempengerusikan majlis itu selama 9 tahun. Majlis itu memuji kepimpinan Encik Shanmugaratnam sehingga membolehkan Singapura menarik pelaburan walaupun selepas pandemik. Di bawah penyeliaan beliau, Singapura memperdalam hubungan dengan Asia Tenggara dan membangunkan huraian penghapusan karbon. Sebagai pengerusi baharu, Encik Wong berkata cabaran yang beliau hadapi adalah bertambahnya dasar perlindungan oleh negara-negara, peralihan rantai berkalan dan perubahan teknologi yang pantas. Majlis itu dianggotai 16 orang ahli daripada badan-badan global terkemuka. Mahkamah Rayuan mendapati pengerusi Parti Pekerja WP Sylvia Lim dan bekas Setiausaha Agung parti itu Lau Tia Kiang bertanggungjawab terhadap kecuaian dalam proses pembayaran Majlis Bandaran Aljunied Hogang AHTC. Mahkamah itu bagaimanapun membebaskan Setiausaha Agung WP sekarang Pritam Singh. Kes yang sudah berlarutan selama hampir sedekad itu membabitkan dakwaan salah guna dana lebih 33 juta dolar oleh para pemimpin WP pada masa itu. 4 tahun lalu, Hakim Perbicaraan bagi kes AHTC memutuskan Cik Sylvia Lim dan Encik Lau Tia Kiang melanggar tanggungjawab fidusiari. Encik Pritam Singh pula didapati gagal dari segi kemahiran dan penjagaan. Mahkamah Rayuan bagaimanapun mendapati para anggota Majlis Bandaran WP ini sebenarnya bertindak dengan niat baik dalam memberikan pelbagai kontrak bagi pihak AHTC. Namun mereka didapati bersikap cuai dalam melaksanakan proses pembayaran yang membawa kepada kegagalan mengawal dalam sistem tersebut. Kelemahan-kelemahan ini berpunca daripada pembabitan pihak-pihak yang mempunyai percanggahan kepentingan. Selain Cik Lim dan Cik Lau, 2 orang lagi yang didapati bersalah dalam kecuaian ini ialah pengarah ejen pengurusan bagi AHTC Hao Weng Fan dan mendiang suaminya Danny Loh. Dalam keputusannya hari ini,
panel 5 orang hakim Mahkamah Rayuan juga menyatakan bahawa para anggota dan pekerja Majlis Bandaran itu juga bertanggungjawab terhadap Majlis Bandaran Sengkang disebabkan kecuaian sehingga tidak dapat dikawal. Cik Lim juga didapati bertanggungjawab kepada Majlis Bandaran Sengkang di atas kecuaian sehingga menyebabkan AHTC memberi kontrak baru kepada syarikat Red Power Electrical Engineering. Namun keputusan mahkamah hari ini berbeza bagi Encik Pritam Singh. Beliau dan dua lagi anggota Majlis Bandaran, Chua Chee Hon dan Kenneth Foo dibebaskan. Ini kerana AHTC pada awalnya tidak membuat sebarang tuntutan atau rayuan bahawa mereka terlibat dalam melaksanakan sistem ini. Lantaran itu, AHTC tidak menyoal balas mereka bertiga berhubung kelemahan-kelemahan ini. Keputusan Mahkamah Rayuan hari ini bermakna Cik Lim dan Encik Lau mungkin perlu membayar ganti rugi. Jumlahnya dijangka ditentukan setelah selesai perbicaraan selanjutnya. Penonton Perbarisan Hari Kebangsaan atau NDP tahun ini boleh memuat turun satu aplikasi baru untuk menikmati pengalaman NDP yang unik. Aplikasi itu menampilkan beberapa ciri menarik seperti realiti tambahan atau AR dan penonton boleh menyusuri sejarah perbarisan itu. Pek permainan digital ini boleh memaparkan penggunaan menggayakan pakaian seragam, tentera dan mengambil gambar dengan maskot-maskot NDP. Selain itu, anda juga boleh mempelajari sejarah perbarisan NDP yang diadakan di pelbagai lokasi merata Singapura. Buat penonton di rumah, pastikan anda memanfaatkan aplikasi ini semasa aksi payung terjun Red Lions. Anda boleh menyaksikan pemandangan 360 darjah mulai saat mereka membuat terjunan itu. Anda juga boleh menggunakan ciri AR aplikasi itu untuk melihat rumah anda dinyalakan bunga api. Aplikasi ini boleh dimuat turun menerusi telefon bijak Apple dan Android. Saudara, fenomena kegilaan mahu mendapatkan tiket konsert Taylor Swift menyebabkan ramai Swifties iaitu gelaran bagi para peminat tegar Taylor Swift sanggup beratur lebih 40 jam di Pejabat SingPost di merata Singapura. Bagi yang mendapat tiket hari ini, mereka sudah boleh tidur dengan lena. Bagi yang gagal mendapat konsert The Eras Tour di Singapura Mac depan, kampaan mereka cukup jelas. Beginilah luahan gembira sebahagian peminat Taylor Swift setelah akhirnya berjaya mendapat tiket untuk menyaksikan konsert Ratu Pop ini pada Mac depan. I'm very happy. Sorry. Sorry. I'm really very happy. I got no words. Yeah. I think it all paid off. Ada yang sudah beratur lebih 40 jam dan ada yang tersenyum lebar walaupun membayar lebih $300 bagi tiket tersebut. Yang pasti, perjuangan mendapatkan tiket yang dilalui para peminat Taylor Swift ini cukup mencabar sebenarnya. Setelah gagal mendapatkan tiket apabila ia pertama dijual pada hari Rabu, para peminat tegar penyanyi pop dari Nashville ini tidak patah semangat. Ini yang mereka lakukan. Sanggup bermalam di luar Pejabat SingPost demi menjadi antara yang pertama dalam barisan apabila tiket dikeluarkan tengah hari tadi. In some Swiftie Telegram group chat, I saw that there was like people already camping outside. So I like immediately ran to take like some stools and then like I just like ran down to like this SingPost over here on Wednesday like 7:30 p.m. Bagi sebilangan yang lain, mereka beratur demi orang-orang yang mereka sayangi. I'm queuing for my girlfriend so that she can have a ticket for the Taylor Swift concert. She has work and I'm not working. My girlfriend is queuing online anyway, so double assurance. Ramai peminat yang beratur menjangkakan proses mendapatkan tiket akan mengambil masa sekitar 5 hingga 10 minit. Bagaimanapun, ia mengambil masa lebih lama, sekitar setengah jam kerana masalah teknikal di laman web Ticketmaster. I was really stressed out because I sort of gave up halfway because like there's nothing they could do. But then I think the counter lady was really nice. She kept refreshing and then for some miraculous reason it just got through.
Ada yang ditemui Mediacorp mengatakan jika gagal mendapat tiket, mereka akan berkhemah saja di luar Stadium Negara untuk mendengar konsert itu dari luar. Di sebalik kegilaan Taylor Swift ini, ada yang mengambil kesempatan dan mula mengambil peluang mahu menjual semula tiket VIP konsert itu pada harga $18,000 iaitu 10 kali ganda harga jualan asal. Saudara, cukup hebat penangan Taylor Swift sehingga ahli-ahli politik juga masuk sekaki mahu menjadi sebahagian daripada fenomena bintang pop itu. Di Thailand misalnya, dalam satu ciapan di Twitter, Ketua Parti Move Forward Prita Limjaroenrat berkata beliau sangat meminati Taylor Swift dan berharap Swift dapat datang ke Thailand yang kini sepenuhnya demokratik. Encik Pita yang sedang bersaing mahu menjadi Perdana Menteri malah berkata beliau sedia berduet menyanyikan lagu Lavender Haze dengan Swift. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga cuba memujuk Swift menerusi Twitter supaya datanglah ke Kanada kerana banyak tempat di Kanada akan menyambut baik kedatangan beliau. Saudara, tahukah anda kesan ekonomi yang dihasilkan kegilaan konsert Taylor Swift itu sebenarnya cukup besar? Ada laporan yang menyatakan penjualan tiket-tiket konsert Taylor Swift selama 6 hari di Singapura itu menjana hasil sebanyak $91 juta. Ini belum termasuk perbelanjaan yang lain. Dan bilangan orang yang menontonnya pula adalah sekitar 400,000 orang. Wadah tempahan klub misalnya melancarkan pakej pelancongan seperti ini iaitu harga $5,000 bagi 2 tiket konsert Taylor Swift dan pembeli boleh memilih hotel pilihan mereka. Tawaran ini habis dijual dalam masa 6 jam saja dengan kebanyakan pembelinya adalah dari Filipina diikuti pelanggan Singapura.